Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan. Yang berusaha Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha Timbalan Rektor Kanan, Timbalan Rektor FPGM. Yang berusaha Encik Romaino bin Rabu, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG KPT. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit Pensyarah-Pensyarah Kanan, warga IPG KPT. Yang dikasihi siswa pendidik guru serta warga IPG sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya pada petang Jumaat yang mulia ini 26 Mac 2021 samaan 12 Syaban 1442 Hijrah dapat kita bersua lagi dalam program Deep Talk IPG KPT. Deep Talk atau Bicara Mendalam ini merupakan satu program yang dilaksanakan secara bersiri iaitu pada hari Jumaat terakhir setiap bulan. Dalam program ini, setiap jabatan akan dipilih untuk membicarakan berkaitan pendidikan atau memberikan pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Atas amanat Tuan Pengarah, setiap ketua jabatan diminta menyampaikan pengetahuan ilmu dalam program ini. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, yang bersua Tuan Pengarah selaku ketua organisasi di FPG KPT ini telah merasmikan atau membuat permulaan menyampaikan bicara beliau dalam program Deep Talk ini yang bertajuk IPG KPT Become Number One. Dalam siri yang lepas, beliau telah membicarakan berkenaan Kaizen, iaitu melakukan sesuatu yang baru. Alhamdulillah, Jabatan Pengajian Melayu telah dipilih untuk menyampaikan sedikit pengetahuan ilmu dalam program ini. Secara tidak langsung, Jabatan Pengajian Melayu menjadi jabatan yang nombor satu menyambut saranan pengarah IPG KPT untuk menjadi nombor satu. Jadi, tajuk yang kami pilih dari Jabatan Pengajian Melayu ini adalah Bahasa Melayu Satu Anjakan Paradigma atau Pengajaran dan Pembelajaran abad ke-21. Sebelum kita membicarakan tentang Bahasa Melayu ini, saya juga ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat kepada PAK 21 atau Pedagogi Abad ke-21 itu. Ia adalah saling berkaitan dengan isu yang nak saya sampaikan pada hari ini. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Malaysia yang kita termaktub dalam Perlembagaan Negara di bawah Akta 152. Saya akan bicarakan bahasa Malaysia ini dari konteks, ada sedikit konteks linguistik sejarah dan sosio-linguistik. Di mana kedudukan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Malaysia tercatat sebagai bahasa rasmi yang akan digunakan oleh urusan rasmi. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui, bahawa kerencaman bahasa di Malaysia telah berlaku kerana terdapatnya berbagai-bagai bahasa di Malaysia yang tercermin oleh 100 jenis lebih bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah dikaji oleh Asmah Haji Omar. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM terdapat 11 anjakan strategik, iaitu anjakan kedua memastikan setiap pelajar menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta digalakkan menguasai bahasa tambahan. Jadi untuk meneruskan bicara ini, saya akan menyentuh sedikit sebanyak tentang PAK 21. Kenapa kita perlu berubah? Kenapa kita perlu berubah berdasarkan senario pembelajaran semasa yang mana pada zaman ini kita didedahkan dengan ledakan teknologi maklumat. Jadi sekiranya kita tidak menggunakan teknologi maklumat itu, maka kita akan ketinggalan. Saya tertarik dengan ucapan yang bersua Dr. Rusmini binti Ku Ahmad dalam ucapan Perhimpunan IPGM pada 22 Mac yang lalu, iaitu pendigitalan bahan pengajaran telah menjadi satu kebiasaan. Jadi kita pada hari ini akan menggunakan sumber-sumber teknologi maklumat itu untuk memacu pendidikan pada hari ini. Tajuk yang saya pilih iaitu Bahasa Melayu Satu Anjakan Paradigma dalam Pengajaran Pembelajaran Abad ke-21 ini memerlukan usaha dari semua pihak untuk menjayakan bidang pendidikan kita pada hari ini.
Anjakan paradigma itu yang bermaksud peralihan atau perubahan dari suatu keadaan lingkungan fikiran yang baru kepada yang lebih baik. Ini yang sesuailah dengan saranan yang diberi oleh Lucifer pengarahan PKP supaya kita sentiasa melakukan sesuatu yang baru. Dalam bicara beliau lepas berkaitan dengan Kaizen. Jadi berdasarkan apa yang telah berlaku pada hari ini, kita menempuhi berbagai-bagai cabaran. Contohnya dalam pandemik baru pada hari ini, norma baru, bagaimana pengajaran dan pembelajaran banyak dilaksanakan secara dalam talian. Sebab dia tidak boleh berjumpa secara bersama. Jadi kita sentuh sedikit apa itu PAK 21, apa yang berlaku dan perubahan yang kita perlu lakukan. Berdasarkan kurikulum kebangsaan dan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan telah dikaji semula dan dipastikan berupaya menghasilkan murid yang holistik dan menguasai kemahiran abad ke-21 dalam mendepani cabaran semasa dan masa hadapan. Kalau kita lihat dari segi kurikulumnya yang berkait dengan pedagogi yang berfokuskan murid, begitu dengan pentaksiran yang berasaskan sekolah. Jadi kita perlu mengutamakan pelajar-pelajar kita, kalau di sekolah pelajar kita, kalau di aktiviti kita fokus kepada siswa pendidik guru. Bagaimana kemejadian mereka untuk memastikan perkembangan ilmu ini dapat disampaikan di peringkat daripada peringkat atas hinggalah ke dasar. Evolusi pelaksanaan kurikulum menengah dan rendah sebagaimana telah kita ketahui berlaku sejak tahun 1989, dimulakan oleh Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSM. Kemudian diikut pada sekolah rendah pula pada tahun 1993 kita wujudkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah KBSR Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Seterusnya pada 2003 ada semakan KBSR Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran itu berlaku pada 2003. Seterusnya berevolusi terus pada tahun 2011 dan 2017. Itu juga di sekolah menengah. Jadi kita lihat dulu definisi pembelajaran abad ke-21 ini. Definisi pelajaran abad ini adalah proses pembelajaran yang berpusatkan murid, berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasinya murni dan etika. Sebenarnya yang kita biasa dengar 4K1N. Dalam pembelajaran abad 1 ini, kita tidak dapat lari dari 5 standard asas PAK 21, iaitu komunikasi, kreativiti, kolaboratif dan pemikiran kritis, serta ditambah dengan nilai-nilai murni. Jadi apa yang kita nak hasilkanlah impaknya, memiliki kemahiran, impak dia adalah memiliki kemahiran untuk kehidupan pada masa hadapan, iaitu kita punya hasil kita dapat, pelajar kita dapat berkomunikasi, berkolaboratif dalam menyelesaikan masalah berdasarkan realiti semasa dalam kehidupan kita yang serba mencabar pada ini. Seterusnya impaknya dapat memberikan persediaan menghadapi pentaksiran dan peperiksaan, iaitu bentuk dan aras soalan yang lebih mencabar dari segi peperiksaan dan sebagainya. Kemudian impaknya persediaan untuk ke alam kerjaya. Jadi apa yang kita laksanakan pada ini adalah untuk menyediakan pelajar-pelajar atau anak-anak didik kita untuk menempuhi masa hadapan yang amat mencabar. Kurikulum kebangsaan dalam Akta Pendidikan seperti yang kita ketahui ialah peraturan pendidikan Kurikulum 117 di bawah Akta Pendidikan 1996 Akta 550 menyatakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai murni, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Itu yang selaras dengan falsafah pendidikan negara yang selalu kita sebut sebagai JERIS, jasmani, intelek, rohani, emosi dan dari segi sosialnya. Jadi dalam pembelajaran abad 1 ini kita cuba lihat dari segi kerangka konsep PAK 21, iaitu pedagogi abad 21. Dari segi ekosistem pembelajaran, dari segi kurikulum, pedagogi dan pentaksiran, ketiga elemen ini berkait rapat. Dari segi ekosistem pembelajaran positif, perancangan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, kemahiran berfikir, iaitu kemana berfikir aras tinggi,
pentaksiran pembelajaran. Kemudiannya kita memfokuskan juga kepada perwatakan, pengetahuan dan kompetisi. Kesemua elemen-elemen ini sebenarnya adalah kita jelmakan kepada murid, sebagai murid yang akan diberi perhatian dalam segala usaha yang telah kita laksanakan untuk menjayakan matlamat pendidikan negara. Iaitu fokusnya adalah kemandian murid dari segi pengetahuan bersifat ingin tahu. Dari segi bersifat ingin tahu, iaitu dari murid-murid ini sentiasa diredahkan dengan maklumat dan pengetahuan. Kompetensi di SKP, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran itu, segi kerja sepasukan, dan kita meningkatkan kompetensi murid sebagai pemikir mahir dalam berkomunikasi. Dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, buah asasi murid terdapat kemahiran-kemahiran memimpin, kemahiran berfikir dan kemahiran dewibahasa. Dalam kemahiran dewibahasa inilah yang hendak saya jelaskan dan kaitkan dengan isu bahasa Melayu, satu anjakan 45 sebut. Seterusnya, kemudian murid dari segi perwatakan, kita nak melahirkan anak-anak didik yang prihatin, patriotik, berprinsip dan berdaya tahan, serta dari segi etika dan kerohanian dengan menemukan identiti nasional. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, siswa pendidik guru ini adalah berkait rapat dengan apa yang produk daripada FGQT yang hendak disalurkan di sekolah pada satu hari. Jadi siswa-siswa pendidik haruslah memainkan peranan dan mengambil inisiatif mencungkil ilmu seberapa banyak yang boleh dia aktiviti ini sebelum menjadi guru sebenar di sekolah pada satu ketika nanti. Jadi ini adalah sedikit pendedahan tentang PAK, di mana guru-guru mengupayakan pelaksanaan PAK 21 di sekolah. Mengupayakan guru menungkai kurikulum dengan menggunakan pendekatan modular secara berkesan. Yang sebelum ini dari segi kurikulum namanya kita laksanakan secara linear, namun daripada pendekatan yang baru ini kita menggunakan pendekatan modular. Yang pertamanya seperti menguasai di SKP, dokumen standard kurikulum pentaksiran ini, mata pelajaran diajar berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi dengan mengenal pasti kata kunci setiap standard. Yang menjadikan di SKP sebagai kitab utama dengan melaksanakan PDPC, di SKP seharusnya dihayati dan dijadikan sebagai pegangan. Kemudiannya merungkai kurikulum dengan membuat pemetaan di SKP berdasarkan bilangan minggu setahun ditetapkan dalam takvim sekolah, iaitu 43 minggu. Ini kalau berada di sekolah lah. Seterusnya membuat pemetaan di SKP dari segi SK, SP dan SPI, pentaksiran dan sebagainya, secara modular dan sentiasa mengaplikasikan 4K 1N dengan mengambil kira masa dan arah sembahyang murid. Lalu mentaksir dan menerjemahkan RPT ke dalam RPH, rancang pengajaran tahunan ke dalam rancang pengajaran harian itu berdasarkan pemetaan yang telah dibuat. Memastikan aktiviti yang rancang menjurus pada objektif pengajaran dalam RPH. Menulis aktiviti harus mengambil kira berbagai arah keupayaan murid, masa dan standard pengajaran yang digabungkan secara bersepadu. Seterusnya, siswa pendidik juga harus mengupayakan guru mengetahui panduan mengupayakan guru melaksanakan PAK 1 ini dengan mengupayakan guru melaksanakan pedagogi PAK secara berkesan. Di mana kita dedahkan juga bagaimana melaksanakan strategi pendekatan, kaedah dan teknik PDPC yang sesuai dengan arah keupayaan murid, kemahiran bidang unit yang diajar. Jadi perkara-perkara ini haruslah kita ketahui bagi pelajar, pendidik dan pesara-pesara, maksudlah saya sendiri yang bercakap ini, cuba membantu menyediakan kita punya klien iaitu pelajar ini untuk menguasai dari segi pembelajaran, dari segi pedagogi abad ke-21 ini. Dan daripada itu kita juga mengutamakan elemen-elemen konsep 5P, iaitu penggabungan jalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan pentaksiran secara tekal dan menyeluruh. Ini bersesuaian dengan SKPMG 2. Standard 4 iaitu peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembina, pendorong, penilai. Selanjutnya, kita mengupayakan guru melaksanakan pentaksiran secara berkesan, merancang pentaksiran bidik darjah bagi guru-guru yang berada daripada siswa pendidik guru. Mereka harus mengetahui teknik-teknik
seperti ini, merancang penasiran bilik belajar, berdasarkan standard pemajar yang telah diajar, merekod dan menyimpan maklumat penasiran bilik belajar. Melaksanakan pentasiran bilik belajar berdasarkan pertimbangan profesional sekurang-kurangnya 3 kali perekodan setahun. Seterusnya, membuat keputusan untuk menentukan satu tahap penguasaan murid dengan taksiran tahap penguasaan berpersetujuan bersama-sama mengenai isi profil murid dan menghubung kaitkan profil murid dengan keperluan PDPC serta menjalankan intervensi untuk membangunkan profesi murid, melaksanakan pentasiran secara beretika dan berintegriti. Begitu juga apa yang kita laksanakan di FGKPT ini, apa yang kita ajar itulah yang kita taksirkan, supaya tidak lari daripada pengetahuan ilmu tersebut, daripada pengetahuan murid. Seterusnya, untuk menjayakan PAK ini juga kita membina upaya dengan pegawai JPN dan pendidikan, pegawai pendidikan daerah melalui program transformasi daerah. Sebenarnya yang kita sedia maklum, IPGKPT juga memainkan peranan dalam bekerjasama antara jabatan pendidikan ini. Kalau kita ingat, pada bulan lepas kita ada memanggil 2 pegawai jabatan pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan maklumat tersebut secara webinar. Di mana IPGKPT pensyarah-pensyarahnya menjadi penyokong kepada pihak sekolah dari segi pedagogi guru-guru. Dan kita juga menanam sikap accountability untuk sebagai kebertanggungjawaban kita untuk melaksanakan atau menjayakan transformasi pendidikan ini. Dari segi bina upaya pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan Pendidikan Daerah, pelaksanaan PAK 21 ini melalui program transformasi daerah ini, kita sama-sama dalam upaya JPN dan PBD ini menguasai dasar dan peranan sebagai PCK ini. Baik, ini adalah seluruh dasarnya bagaimana PAK 21 yang nak saya sampaikan terhadap pembelajaran bahasa Melayu itu. Dari segi pedagogi, kita bagi menjayakan pelaksanaan pendidikan atau konteks ini, kita melaksanakan atau memberi perhatian dari segi pedagoginya, iaitu pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah, pendekatan STEM dan aktiviti PAK 21. Pembelajaran berasaskan inquiry ialah proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Iaitu kita menggunakan elemen pelibatan, penerokaan, penerangan, pengembangan dan penilaian. Dalam proses pelibatan itu kita mewujudkan persekitaran PDP yang menarik minat murid, merangsang perasaan ingin tahu, menimbulkan soalan-soalan maklum balas, mencungkil pengetahuan sedia ada. Dari segi penerokaannya, kita menggalakkan murid bekerjasama, memerhati dan mendengar interaksi murid, membimbing dengan soalan dari masa ke semasa dan memberi ruang serta menjadi pakar rujuk. Dari segi penerangannya, kita menggalakkan murid mendefinisikan konsep, menggunakan perkataan sendiri, memberikan input bagi menyemak pemahaman konsep yang telah dibentuk oleh murid, mentaksir peningkatan dan pemahaman murid. Soalnya dari aspek pengembangan, memastikan tidak terkeluar daripada definisi dan konsep asal, menggalakkan murid mengaplikasikan konsep asal dan kemahiran dalam situasi baru. Dari segi aspek penilaiannya, mentaksir pengetahuan dan kemahiran murid, memerhati evidence yang menunjukkan perubahan tingkah laku dan pemikiran murid, menggalakkan murid menilai pemahaman dan kebolehan mereka. Seterusnya, pembelajaran berasaskan projek. Murid mengkaji secara mendalam tentang suatu isu atau topik bagi menghasilkan suatu produk, membina soalan utama dan aspek-aspeknya suara dan pilihan murid, kemahiran abad 21, inquiry dan inovasi, maklum balas dan semakan. Seterusnya, pembentangan produk. Ini kalau kita pedagogi yang pembelajaran berasaskan projek tersebut. Seterusnya, pembelajaran berasaskan masalah, PDP yang mencabar pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi sebenar. Seterusnya, elemen-elemen yang terkandung dalamnya adalah penentuan masalah, pemahaman masalah, penyelesaian masalah, penilaian penentuan. Dari segi penentuan masalah, PDP yang mencabar ini ialah pelajar-pelajar akan mengukuhkan isu sebenar yang kompleks dan mencabar pemikiran pelajar-pelajar kita.
Dari segi pemahaman masalah, murid mengenal pasti dan memahami masalah. Tentunya dari segi masalah, mengaplikasi kemahiran prinsip dan teori kaedah penyelesaian masalah yang sesuai. Dan di aspek penilaian, menyenarai dan menilaikan cadangan penyelesaian masalah. Dari aspek penentuannya, membuat keputusan secara kualitatif. Dan seterusnya, pedagogi dan pendekatan STEM. Pendekatan STEM ini kita sebagai kebitaraan dalam bidang Tibet. Di sini niche kita atau kebitaraan PJKT dalam bidang Tibet selalu menekankan elemen-elemen ini, iaitu pendekatan STEM ni, yang mana kita menggalakkan pelajar-pelajar kita, siswa pendidik guru kita mendedahkan mereka kepada STEM ini. STEM ini adalah Science, Technology, Engineering dan Matematik, mana maklumat-maklumat tentang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ini ditanamkan dalam jiwa siswa pendidik kita supaya mereka menguasai ilmu-ilmu tersebut. Dalam pendekatan STEM ini, murid mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang membudayakan amalan STEM melalui strategi inquiry, penyelesaian masalah dan projek dalam konteks dunia sebenar. Itu adalah satu kerangka konsepnya, iaitu PDP yang berdasarkan STEM ini, dari elemen-elemen yang terserap dalamnya pengetahuan STEM, kemahiran STEM, nilai STEM itu, dan dia saling tidak balas dengan apa yang ada di sekitaran kita, iaitu alam sekitar, kehidupan harian, masyarakat tempatan dan global, dalam memudayakan amalan STEM ini. Murid-murid akan bertanya dan meneroka persekitaran mereka melalui inquiry dan penyelesaian masalah. Murid dalam kerja berpasukan yang produktif. Murid juga akan memberikan pelbagai jawapan atau penyelesaian yang disokong oleh justifikasi, memberi peluang murid menambah baik jawapan atau produk. Murid mengaplikasikan kemahiran proses dan kemahiran teknikal. Seterusnya, meningkatkan kepekaan murid kepada isu dan masalah dunia sebenar. Jadi dalam pembelajaran bersatu ini telah ada tersedianya model kerangka konsepnya, yang mana kalau kerangka konsep ni sebenarnya kalau ada rangka, kalau rangka kita maknanya ada satu rangka, kita boleh melaksanakan dengan sistematik apa yang telah dibentuk daripada kerangka konsep tersebut. Role model pelaksanaan PAK 21, aplikasi 4K dan 1N secara aktif dan menyeluruh yang saya bicarakan sebelum ini, iaitu secara kreatif, kualitatif dan sebagainya, serta menerapkan nilai-nilai murni. Pemahaman di SKP dari segi kemahiran, dari segi pentaksiran dan setianya, merungkaikan kurikulum dan pendekatan modular secara berkesan. Kemahiran guru kita tingkatkan dari segi konten, pedagogi dan pedagogical content knowledge selaras dengan PAK 21. Terusnya, pelaksanaan penilaian kendiri dalam standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 berintegriti. Pelaksanaan PBD, pelaksanaan darjah yang cekap, berkesan dan berkesan, dan profil murid menunjukkan penguasaan murid secara holistik. Jadi apa yang kita ketahui dari segi pembelajaran bersatu dan transformasi pendidikan ini, semuanya adalah bertumpukan kepada kemenjadian murid. Dari segi kurikulum, komunikasi kolaboratif, pemikiran kritis, variety, dari segi pentaksiran dan pedagoginya itu, yang mana kalau kita lihat di sini, kualiti guru itu adalah mengatasi segala-galanya bagi mencapai kemenjadian murid tersebut. Dalam transformasi sekolah 2025 TS 25, ada petunjuk role model dalam pelaksanaan PAK 21 ini, iaitu melahirkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna, guru-guru yang kompeten, beraspirasi tinggi, disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan, komitmen komuniti yang padu. Jadi apa yang kita nak kaitkan dengan bahasa Melayu? Bahasa Melayu ini bukanlah tanggungjawab secara semata-mata hanya pada pengajar, para pensyarah bahasa Melayu, pada guru-guru bahasa Melayu, tapi sebagai bahasa kebangsaan, dia juga menjadi tanggungjawab kepada kita semua. Jadi untuk membicarakan bagaimana satu anjakan paradigma bahasa Melayu dalam pengajaran abad ke-21 ini,
kita sama-sama lah mengemling tenaga untuk menjayakan matlamat bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini dapat mendongkong peranannya. Sebagaimana kita tahu, dalam bahasa ini, peranan bahasa ini sebagai alat utama modul komunikasi bagi manusia menurut Gampus dan Haim yang satu. Jadi di dalam konteks negara kita, negara Malaysia ini, bahasa Melayu adalah bahasa pertuturan utama yang menjadi bahasa rasmi kita. Kecaman bahasa yang wujud negara ini mengibatkan pemilihan bahasa sering berlaku dalam interaksi harian. Jadi dalam pembelajaran abad ke-21 ini, kita juga merujuk dari segi kerencaman bahasa yang ada di negara hari ini. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa merentas kurikulum menuntut semua pelajar wajib menguasai bahasa Melayu dengan baik. Penguasaan bahasa Melayu menjadi faktor penting kepada pelajar untuk memahami pengajaran guru dan menelaah buku pelajaran. Jadi dalam bahasa ini, kalau antara bahasa Melayu dan bahasa lain itu ada rumus-rumus bahasa yang berbeza. Perbezaan bahasa yang wujud pasti akan menimbulkan masalah ketika berkomunikasi kerana tahap penguasaan bahasa kedua. Contohnya orang pelajar-pelajar ataupun orang yang bukan menjadi penutur bahasa pertama, dia mempelajari bahasa Melayu, kita namakan dia sebagai bahasa penutur bahasa kedua. Kemahiran atau linguistik kecekapan bahasa mereka tidak sama dengan penutur bahasa pertama. Jadi sekiranya berlaku dalam keadaan ini, akan terjadilah kekeliruan tentang bahasa yang wujud semasa kita berinteraksi dan dalam masyarakat disebabkan latar belakang bahasa yang berbeza. Jadi kalau kita lihat berlakunya kekeliruan bahasa yang berbeza itu, dari aspek dari bahasa yang berbeza daripada pengguna bahasa kedua yang menjadi bahasa Melayu ini, jadi penyimpangan bahasa akan berlaku dalam proses interferensi yang mendatangkan masalah dalam pendidikan, dalam PDP mereka, menyebabkan berlaku penyimpangan makna yang menjejaskan maksud asal ayat, iaitu mengubah makna ayat bahasa Melayu yang mahu mereka sampaikan. Ini antara masalah-masalahnya lah. Kebolehan masyarakat Malaysia yang kebanyakannya dui bahasa, yang terutama yang bagi menuturkan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kedua, akan berlakulah pertukaran kod, menjejaskan penguasaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, memberi kesan ke atas pencapaian mereka dalam pendidikan. Ini antara elemen yang perlu kita lihat berlaku, yang tidak boleh kita pandang segi level. Sebab dalam pembelajaran abad ke-21 itu sudah ada kerangka model dalam komunikatif. Kita mesti melihat elemen-elemen ini, bukan saja lagi kita boleh lihat sebagai hanya ada kesalahan, kesilapan dari aspek tata bahasa semata-mata. Perbezaan bahasa Melayu menyebabkan pelajar sering melakukan kesalahan ketika menggunakan bahasa Melayu, dan perkara ini pun telah kita sedia maklum berlaku di persekitaran kita. Dalam perkara ini juga kami, ketua-ketua jabatan, sentiasa selalu kerap kali melakukan perbincangan dengan pengarah, bukan saja daripada untuk membangunkan FGKBT, pelaksanaan pengarah untuk menjadikan FGKBT ini menjadi nombor satu. Bukan saja kita tertaluk kepada membangunkan infrastruktur FGKBT ini, tetapi kita juga mengutamakan dari segi akademik dan sebagainya. Jadi dari segi konteks bahasa Melayu, kita sama-sama terutama dari rakan-rakan Jabatan Pengajian Melayu sering melaksanakan berbagai-bagai aktiviti untuk memertabatkan bahasa Melayu ini selaras dengan hasrat kerajaan program MBM MBI. Jadi untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang bahasa Melayu ini, sebab bila membicarakan tentang bahasa Melayu ini selalunya dipandang sepi. Jadi pada hari ini pun saya rasa begitu ada rasa tercabar untuk menjelaskan isu berkaitan bahasa Melayu, satu anjakan paradigma ini. Jadi bahasa Melayu ini sebenarnya seperti telah saya sedia maklum cakapkan sebelum ini, saya bicarakan tadi, ia merupakan tanggungjawab bersama. Bahasa Melayu ini telah dipilih sebagai bahasa perantaraan. Kalau kita lihat dari segi sebelum kemerdekaan, bagaimana berlakunya satu situasi
akibat daripada kedatangan pedagang-pedagang ataupun kelompok-kelompok biji timah yang dibawa oleh British dari negara China dan pekerja-pekerja penerima getah yang dibawa daripada India menghasilkan masyarakat majmuk di Malaysia dari segi situ bahasanya. Jadi untuk melambahkan kefahaman kita tentang bahasa Melayu ni, bolehkah dia terus mengharui cabaran-cabaran dalam era global abad ke-21 pada hari ini. Untuk melihat bagaimana keupayaan bahasa Melayu itu, kita cuba melihat rohnya bahasa Melayu tersebut. Jadi kita perlu juga mengenal sejarah. Jadi inilah aspek yang nak saya tekankan pada hari ini. Bagaimana bahasa Melayu yang kita boleh gunakan, kita boleh memartabatkan bahasa Melayu ini dalam pengajaran dan pembelajaran di era atau abad ke-21 ini. Jadi kita telusuri sejarah pengembangan bahasa Melayu. Dalam membicarakan bahasa Melayu ini, sudah pastilah kita tidak dapat lari daripada membicarakan bangsanya, iaitu penutur bahasa Melayu ini asalnya ialah orang-orang Melayu itu sendiri. Sebenarnya dari segi pendapat, kewujudan orang Melayu ini terdapatnya beberapa pendapat. Antaranya pendapat yang mengatakan bahawa orang Melayu ini berasal daripada Yunan, di China beribu tahun dahulu, yang datang lebih kurang 2,500 tahun sebelum Masihi, berhijrah daripada Yunan ke sekitar Nusantara ini. Dan ada pendapat kedua yang mengatakan bahawa orang Melayu ini adalah berasal daripada Nusantara itu sendiri, yang berasal yang dikatakan mengikut didirikan juga oleh Asma dan Collins antaranya, menyatakan bahawa orang Melayu ini berasal daripada barat Borneo. Daripada orang Melayu inilah yang membawa bahasa Melayu itu. Kalau kita lihat bahasa Melayu itu sebenarnya berasal dari satu filem bahasa yang diberi nama filem Astris. Kerana kalau filem ini menekankan kepada bahasa yang melebihi usia 5,000 tahun ke atas. Daripada filem Astris inilah pecahnya rumpun bahasa yang terbagi kepada 3, iaitu bahasa Austroasia, yang pertamanya bahasa Austroasia, yang keduanya bahasa Austronesia, dan ketiganya bahasa Tibet Cina, yang melahirkan berbagai-bagai keluarga bahasa lagi. Yang mana daripada filem Astris ini melahirkan 3 rumpun bahasa ini. Rumpun bahasa ini yang kita, daripada segi linguistik sejarahnya berusia lebih kurang 2,500 tahun. Seterusnya bahasa Melayu yang kita ada hari ini ialah bahasa yang datang daripada rumpun Austronesia, rumpun Austronesia. Bagaimana bahasa Melayu menyelusuri zaman, berupaya menelusuri zaman daripada zaman bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden pada hari ini. Kalau kita lihat rumpun bahasa Austronesia yang menghasilkan bahasa di Nusantara itu, terdapat 4 pecahannya pula, yang mana daripada rumpun bahasa Austronesia ini terhasilnya bahasa Nusantara, iaitu bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu ini. Yang keduanya bahasa Melanesia, seterusnya yang ketiga bahasa Mikronesia dan bahasa Polinesia. Rumpunan keluarga bahasa ini di bawah usia 2,500 tahun. Kalau kita lihat bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu Nusantara ini adalah di bawah keluarga bahasa Nusantara. Bahasa Malaysia yang seperti yang saya terangkan tadi lah. Kalau bahasa Melanesia ini bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian dan New Caledonia, dan Mikronesia bahasa-bahasa di Kepulauan Gilbert, Carolina, Marshall dan Mariana. Selanjutnya bahasa-bahasa Polinesia ni pula adalah bahasa-bahasa di Hawaii, Tonga dan New Zealand, iaitu di kalangan bahasa-bahasa Maori. Kalau kita lihat bahasa Nusantara ni, keluarga bahasa Nusantara pecahan daripada rumpun bahasa Australia ini,
terdapat kira 200 hingga 300 bahasa antara yang terbanyak lah yang menghasilkan bahasa yang terbanyak. Ini adalah berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Robert Blas. Namun begitu, bahasa-bahasa tersebut dikelaskan pada golongan tertentu seperti golongan Filipina, difokuskan pada bahasa yang menghasilkan bahasa di Pulau Melayu ini, bahasa Melayu ini bahasa-bahasa yang di bawah ini adalah dikelaskan kepada golongan tertentu seperti golongan Filipina, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sasak, Muna, Butung, Gorontalo, Tomini, Lominat, Bungku, Laki, Sulawesi dan sebagainya itulah. Ini adalah keluarga bahasa Melayu. Kita lihat seperti yang telah saya nyatakan tadi, bahasa Austronesia itu dari filem bahasa Australia itu menerbitkan bahasa Melayu Moto, seterusnya bahasa Melayu Indo. Daripada bahasa Melayu Indo inilah terhasilnya pecahan-pecahan cabang bahasa Melayu Barat. Daripada bahasa Melayu Barat ini menghasilkan bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu, dan bahasa Melayu Riau inilah terbitnya bahasa Indonesia. Seterusnya di bahagian kedua itu bahasa Melayu Indo, menghasilkan bahasa Melayu Tengah dan bahasa Melayu Johor. Kemudian bahasa Melayu sebelah timur, bahasa Melayu menghasilkan bahasa Kelantan, bahasa Melayu Patani dan seterusnya pecahan-pecahan buah tu terakhir pada hari ini bahasa Malaysia, bahasa Singapura dan bahasa Melayu Brunei. Kalau bahasa Malaysia, ini bukan bahasa Melayu lah yang ditentukan di Malaysia. Kalau di Brunei tu kita kenali bahasa Melayu Brunei. Kalau di Singapura, bahasa Melayu Singapura, dan di Indonesia itu adalah bahasa Melayu Indonesia. Tapi selalunya orang Indonesia dia lebih bangga menyebut bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah daripada bahasa Melayu, di mana yang terhasil daripada Sumpah Pemuda yang dilakukan di Indonesia dulu bagi menyatukan rakyat Indonesia semasa mereka berjuang ke arah kemerdekaan negara mereka. Begitu juga dari sejarah bahasa Malaysia ni, di Malaysia pada zaman British dulu, sebelum negara kita mencapai kemerdekaan, bagaimana berbilang kaum telah wujud di Malaysia. Jadi British kalau mahu merdeka, Malaysia mahu merdeka, mereka harus menerima apa yang dicadangkan oleh British, antaranya prinsip jus soli berkaitan kepada kaum-kaum yang datang ke tanah Melayu ketika itu. Seterusnya apabila berlakunya perundingan dan sebagainya, jadi ada satu perjanjian kesetiaan, kita kena memberi dan menerima, di mana bahasa Melayu, datuk nenek moyang kita dulu telah menerima sebagai bahasa utama di Malaysia, sebagai bahasa lingua franca lah, ataupun bahasa yang perpaduan pada Malaysia. Dan orang-orang Melayu ketika itu menerima untuk masyarakat Cina dan India menjadi rakyat Malaysia. Jadi sekarang ni berbagai-bagai kaum telah berada di Malaysia. Kita telah ada satu perjanjian sebagainya. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Daripada rakyat Malaysia ini kita juga boleh katakan sebagai bangsa Malaysia, walaupun dalam Malaysia ini terdapat berbagai kaum. Jadi itulah pentingnya bahasa ini. Jadi dari segi pendidikan pula, bagaimana? Dari segi pendidikan kita melihat bagaimana fungsinya, bagaimana kita boleh meneruskan keupayaan bahasa Melayu ini. Jadi dengan itu kita kaitkan dengan PAK 1 dari segi kemodenan ataupun teknologi maklumat. Kita gunakan bahan teknologi maklumat yang ada ini untuk terus melestarikan bahasa Melayu ini. Kalau kita lihat bahasa Melayu ini telah menempuhi berbagai cabaran, jadi kita tidak perlu malu untuk meneruskan cabaran-cabaran yang telah berjaya kita atasi sejak zaman bahasa Melayu kuno dulu. Jadi untuk melihat lebih lanjut lagi, kita lihat juga tentang peringkat perkembangan bahasa Melayu itu, bagaimana bahasa Melayu itu boleh bertahan. Kerana bahasa Melayu ini bukan salah satu bahasa yang mudah lentur, mudah menerima kata-kata asing, sehingga menyebabkan dia terus bertahan sehingga hari ini.
Bahkan kalau kita lihat ada beberapa bahasa yang terkenal di dunia yang pada masa dulu menjadi bahasa besar telah pupus kerana tidak dapat mengharungi zamannya. Kalau kita lihat zaman Melayu kuno, zaman Melayu kuno ini ialah zaman yang ditandakan sebelum kedatangan agama Islam ke Nusantara. Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masihi pada zaman kerajaan Sriwijaya sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Pada ketika itu kita lihat bahasa Melayu dah mula telah muncul. Kalau ikut daripada segi sejarahnya, terdapat juga prasasti-prasasti tentang kehidupan orang Melayu ini. Jumpai prasasti di Dong Juan di Vietnam pada abad pertama Masihi. Seterusnya banyak lagi prasasti-prasasti yang menjumpai yang membuktikan bahawa bahasa Melayu telah mula berkembang sejak zaman abad yang mencapai kegemilangannya pada abad ke-7 dan telah mula berkembang pada abad ke-7. Seterusnya kalau kita lihat pada zaman Melayu kuno ini, penuturnya kebanyakannya adalah di sepanjang Talah Melayu dan Kepulauan Riau dan Sumatera, yang mana dikatakan tempat lahirnya orang-orang yang mula disebut Melayu dalam catatan-catatan Cina, kebudayaan Cina dan sejarah tulis ada menyatakan kemungkinan bahasa Melayu ini bermula di Batanghari, Sungai Batanghari di Sumatera tersebut. Jadi pada zaman kuno ini bahasa Melayu telah menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana sifatnya yang sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat, mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Kalau kita lihat bahasa Jawa dan bahasa Melayu itu adalah satu terhasil daripada rumpun bahasa yang sama, namun dari segi kelunturan yang lebih kita dapati dalam bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ini mudah fleksibel, sebagaimana kita ketahui sifat bahasa itu memanglah arbitrari, bahasa itu boleh berubah-ubah. Jadi pada zaman kuno itu kita lihat bahasa Melayu ni bagaimana dia menghargai zaman. Pada masa itu kita orang-orang bahasa Melayu ini terkait rapat dengan pengaruh bahasa Sanskrit, kerana pada zaman itu, pada zaman kuno ini, di daerah Nusantara ini telah dikembangkan dengan agama Hindu dan Buddha pada ketika itu, di mana bahasa Sanskrit menjadi bahasa utama. Kalau kita lihat juga dari segi pengembangan zaman klasik, kegemilangannya boleh dibagi 3 zaman penting. Itu zaman kerajaan Melaka, zaman kerajaan Aceh, zaman kerajaan Johor Riau. Pada zaman klasik inilah kita lihat zaman kegemilangannya bahasa Melayu itu, di mana ketika itu kerajaan Melaka menjadi satu empayar yang besar, sebuah empayar yang terkenal di satu dunia, sehingga pengaji menyatakan sekiranya orang tersesat di sebelah timur, kira di sebelah Nusantara ini, di mana-mana di sebelah timur ini, mereka tidak akan tersesat sekiranya mereka mengetahui bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ketika itu menjadi bahasa peradaban yang penting. Kalau kita lihat berapa banyaknya negara yang berdagang di Melaka, yang menjadi salah satu pelabuhan utama dunia ketika itu, setara dengan Venice, bahasa Melayu menjadi bahasa pertentaraan ketika itu, satu bahasa lingua franca. Selepas kejatuhan pada zaman klasik ini, selepas kejatuhannya zaman kerajaan Melaka ini, diambil alih pula oleh zaman kerajaan Aceh dan seterusnya zaman kerajaan Johor Riau, di mana raja-raja Melayu ketika itu menggunakan bahasa Melayu, walaupun ketika setelah datangnya, setelah runtuhnya kerajaan Melaka diserang oleh Portugis, dan datangnya Belanda dan sebagainya, raja-raja Melayu ketika itu menggunakan bahasa Melayu pada penjajah. Dan bahasa Melayu ini kalau kita lihat memang telah mencapai peradaban yang tinggi,
kalau bahasa itu telah ada sistem tulisannya sendiri, itu menunjukkan bahawa betapa satu bangsa itu telah mencapai satu harapan yang tinggi. Kalau kita lihat sebelum ini bahasa Melayu ada tulisan yang kita sebagai tulisan rencong, tulisan rencong. Kemudian dengan sebab bahasa Melayu, orang Melayu ni juga fleksibel kan. Dia menggunakan bahasa Melayu dari rencong tu telah bertukar, tulisan menggunakan tulisan Palava, Kawi dan sebagainya. Seterusnya apabila datangnya kerajaan Islam dengan tulisan Jawi, dengan tulisan Arab itu, maka orang Melayu menggunakan tulisan Jawi itu, beralih pada tulisan Jawi dengan memasukkan aksara-aksara tertentu dan menyesuaikan dengan lidah atau dengan sebutan orang Melayu, menghasilkan tulisan Jawi. Jadi kita jangan heranlah sebab bahasa Melayu ni kalau nak ikutkannya dia ada dua sistem tulisan, iaitu satu tulisan Romi dan satu lagi tulisan Jawi. Dan seterusnya kita lihat juga bagaimana bahasa Melayu menempani era di zaman klasik itu, dikaitkan dengan pengaruh agama Islam di Asia Tenggara pada abad ke-13. Kalau kita lihat dari segi bukti-bukti yang terdapat, ialah terdapatnya 3 batu bersurat yang penting, seperti batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau 1956, ditulis dalam huruf India, mengandungi prosa Melayu kuno dan beberapa baris sajak Sanskrit. Ini pada permulaan seterusnya bahasanya berbeza sedikit dengan bahasa batu bersurat abad ke-7. Kalau batu bersurat abad ke-7 itu sepenuhnya lah dalam tulisan Palava. Seterusnya batu bersurat di Minya 7 Aceh 1380 masih lagi memakai abjad India. Buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimah Nabi, Allah dan Rahmat. Batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu 1303-1307 ditulis dalam bahasa Jawi. Inilah mulanya sepenuhnya tulisan Jawi. Membuktikan tulisan Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan perkembangan bahasa Melayu klasik, kerana selepas abad ke-14 muncul tulisan Melayu dalam bentuk lisan. Jadi seterusnya pada zaman moden ni, perkembangan bahasa Melayu terus berjaya mengharungi cabaran-cabarannya. Bermula pada abad ke-19, hasil karangan Munshi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden, iaitu Hikayat Abdullah yang dihasilkan pada tahun 1849, menyatakan kekesalannya terhadap sikap orang Melayu yang tidak mahu mempelajari bahasa sendiri. Sejarah perkembangan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat semenanjung tanah Melayu secara kronologinya dijelaskan seperti yang berikut. Antaranya ialah lahirnya Pakatan Pelajar Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa, Persaudaraan Sahabat Pena Melaya, Pejabat Karang Mengarang, tubuhnya Asas 50, Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya dengan adanya lahirnya pejuang-pejuang bahasa, tertubuhnya Universiti Kebangsaan Malaysia dan seterusnya, untuk memastikan bahasa Melayu ini terus berkembang. Kalau kita lihat juga seperti Asas 50 tu, Angkatan Sastra 50, antaranya orang-orang penting seperti Asraf, Christmas dan sebagainya. Mereka inilah yang antara yang masih berjuang untuk mempertahankan bahasa Melayu dan bagi memartabatkan bahasa Melayu. Jadi seterusnya kita kaitkan bagaimana pengajaran bahasa Melayu di dalam pedagogi abad ke-21, bagaimana pembelajaran dan pengajaran abad ke-21 ini berdasarkan pelan tindakan untuk mentambahkan pendidikan bahasa Melayu di tempoh 2016-2025. Terdapat 9 strategi penting untuk mengukuh pendidikan bahasa Melayu. Jadi pada hari ini juga kerajaan kita masih lagi meneruskan perjuangan. Kita tidak menolak bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris itu adalah satu bahasa yang penting, sebagai bahasa dunia bila menyampaikan berbagai maklumat. Namun kita tidak melupakan bahasa Melayu itu, tapi kita memartabatkan bahasa Melayu itu. Dalam pada masa yang sama, bahasa Inggeris sebagai bahasa teknologi itu kita mantapkan. Jadi dalam PPM ini ada terdapat 9 strategi yang tersebut telah dikelompokkan pada 3 bidang utama, iaitu pengukuhan pendidikan bahasa Melayu, menjurus pada peningkatan penguasaan dan penggunaan bahasa dalam kalangan murid, meningkatkan profesionalisme keguruan guru bahasa Melayu, dan pendidikan dan inovasi serta hubungan luar.
pada akhir tahun 2005, Kementerian Pendidikan Malaysia berharap murid yang dilahirkan melalui sistem pendidikan negara ini mempunyai penguasaan yang baik dalam penggunaan bahasa Melayu. Benda yang telah kita terangkan tadi, permula tadi, dalam aspirasi murid tu memahukan pelajar ini menguasai bahasa Melayu dan mantap dalam bahasa Inggeris mereka selain kemahiran bahasa-bahasa lain. Yang kalau bolehlah kan kita masukkan juga ilmu bahasa lain. Siapa yang mengajar lebih pada dua bahasa, itu adalah kelebihan pada mereka. Jadi bagaimana kita perlu melakukan satu anjakan paradigma kepada bahasa Melayu, bukan semata-mata bukan kepada kemahiran tata bahasa semata. Kita juga dari segi kerangka konseptual PK21, Pembelajaran 21 itu, kita melihat elemen-elemen yang boleh membantu kita terus melestarikan bahasa Melayu ini. Jadi contohnya dalam bahasa Melayu ini, kalau sebagaimana kita ketahui selepas negara kita merdeka, bahasa Melayu ini telah diangkat menjadi bahasa negara, bahasa utama dan bahasa negara dalam perlembagaan negara di bawah Akta 152, dan dalam sistem pendidikan pun dia diangkat menjadi bahasa kurikulum utama. Jadi dalam abad ke-21 ini, dalam teknologi yang serba mencabar, dalam situasi yang serba mencabar pada ini, bagaimana kita nak membuka fikiran kita untuk memartabatkan bahasa Melayu ini. Kemudian kita ketahui di peringkat RPG kita juga sentiasa melaksanakan program-program yang sentiasa mendukung, dan pada masa sama kita memantapkan bahasa Inggeris kita dengan adanya beberapa program yang dapat memastikan untuk menjadikan bahasa Melayu dan termasuk juga bahasa Inggeris sebagai ditingkatkan dari semasa ke semasa. Contohnya semalam di mana Jabatan Sains kalau dari segi bahasa Inggerisnya mereka mengadakan program rakan pembelajaran yang mana program itu dilihat boleh membantu memantapkan bahasa Inggeris. Begitu juga Jabatan Pengajian Melayu sebelum ini telah berusaha sama-sama untuk menjayakan hasrat hasrat Tuan Pengarah supaya memantapkan juga ataupun memartabatkan bahasa Melayu. Walaupun Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan ini kebitaraannya adalah teknik vokasional, namun Jabatan Pengajian Melayu sebagai jabatan boleh katakan menjadi jabatan major menawarkan subjek major bahasa Melayu, akan terus mengambil peluang ini untuk sama-sama membudayakan atau melestarikan bahasa Melayu ini. Jadi sebagai pensyarah dan guru pelajar-pelajar yang terlibat dalam bahasa Melayu ini, marilah kita sama membuat satu anjakan paradigma untuk memastikan dalam pengajaran-pengajaran kita bahasa-bahasa Melayu yang kita gunakan dapat kita sampaikan kepada anak-anak didik kita di sekolah ataupun kalau kita pensyarah sini kepada siswa pendidik kita. Bukan saja kepada pelajar-pelajar meja bahasa Melayu radio UGT, tapi kita akan budayakan kepada semua program-program ataupun pelajar-pelajar yang mengambil program lain supaya mencapailah hasrat Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan bahasa Melayu itu. Jadi kesimpulannya, pembelajaran abad ke-1 bukan setakat merujuk kepada penggunaan gadget perkakasan dan perisian terkini dan teknologi ICT dan bilik darjah semata. Sebenarnya walaupun memang medium penting seperti teknologi yang kita gunakan, kemahiran ICT ni, kita akan gunakan, kita manfaatkan supaya dari konteks bahasa Melayu ini kita dapat mengoptimumkan dalam usaha kita untuk memartabatkan bahasa Melayu itu. Dan pembelajaran abad ke-1 itu dari segi bahasa Melayu itu satu anjakan paradigma itu kita maksud guru menggunakan kaedah PDP yang berpusatkan murid.
serta menekankan elemen-elemen membina kemahiran berfikiran aras tinggi dalam diri murid. Jadi bahasa Melayu itu telah, kalau mengikut Collins dalam buku beliau Bahasa Melayu Bahasa Dunia, bahasa Melayu itu telah bersifat antarabangsa. Bagaimana peranan kita untuk memacu dan melakukan ajakan 45 dan melestarikan bahasa Melayu dalam PAK 21. Jadi antara elemen-elemen yang kita gunakannya adalah segi teknologi lah. Teknologi mungkin para pelajar khususnya yang lahir sebagai generasi Z ni memang mahir dengan teknologi-teknologi terkini. Mungkin boleh gunakan teknologi-teknologi terkini ini untuk memantapkan bahasa Melayu, melebar luaskan bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu, bukan saja dalam negara tapi peringkat kepersada antarabangsa. Kalau kita lihat negara-negara jiran yang begitu aktif memartabatkan bahasa Melayu ini, menghasilkan tulisan-tulisan yang banyak. Contohnya negara Indonesia mendukung dia punya penggunaan bahasa Melayu mereka. Kalau kita lihat di laman web semuanya tersebar luas. Jadi harapan saya juga pada pelajar-pelajar kita, pada generasi-generasi muda kita ini dapat memanfaatkan teknologi ini untuk terus menggunakan melestarikan bahasa Melayu ini menggunakan medium-medium yang ada. Jadi Berjabatan Pengajian Melayu sebelum ini juga telah sama-sama mendorong. Jadi siswa pendidik dan generasi muda pada hari ini harus menyambut apa yang telah diusahakan oleh pensyarah-pensyarah, oleh para pendidik untuk menjayakan bahasa Melayu ini. Jadi sebagai kesimpulannya, kita haruslah menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara, dan dari segi konteks pendidikan PAK 21 kita manfaatkan sepenuhnya. Jadikan bahasa Melayu ini bahasa ilmu yang dapat selaras dengan hasrat negara yang mahu memartabatkan bahasa Melayu. Jadi untuk terakhirnya, sekiranya ada kekurangan dalam ucapan saya pada hari ini, yang kelemahan itu adalah diri saya sendiri, dan yang bermanfaat itu datang daripada Allah SWT. Jadi untuk terakhirnya, saya sudahi bicara saya pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wassalam.